warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk kita berbuat kebaikan di dalam keadaan ummah yang disebutkan oleh Nabi. Kita berada dalam satu zaman yang orang mula meninggalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang besar adalah syariat Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, Allah masih memberi ruang dan peluang. Ada orang yang hidupnya baik, tetapi saat akhirnya dalam keadaan tidak baik. Ada orang yang Allah tentukan hidupnya dalam keadaan tidak baik, tetapi dengan rahmat Allah, Allah kurniakan kepada mereka pengakhiran yang baik. Sebab tidak ada siapa pun tahu tentang ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara inilah yang kita takuti. Yang membunuh Sayyidina Umar bukan orang jahat. Kena ingat. Sebab itu seorang hamba Allah, dia sentiasa berharap akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita beribadat? Kenapa kita bersalawat? Kenapa kita kena berzikir? Kerana kita sangat-sangat berharap rahmat Allah. Jika apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat untuk kita membeli syurga Allah, nescaya amal ibadat yang ada pada kita sekarang ini tidak mampu membeli syurga Allah. Kerana maharnya terlalu mahal. Dengan sembahyang sunat 2 rakaat, ini sahaja yang kita mampu. Kita takkan mampu untuk membeli syurga Allah. Dengan hari ini, kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak akan mampu membeli syurga Allah. Tetapi apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat setiap hari, sama ada kebaikan itu sedikit ataupun kebaikan itu banyak, sebenarnya kita menagih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, seorang hamba Allah, harapannya kepada Allah terlalu tinggi.
dia terlalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia sedar dia itu hamba Allah. Dia tidak akan pernah sekali-kali terlupa dia itu hamba Allah. Jika Allah kurniakan kepada dia harta yang banyak, dia tak pernah rasa diri dia itu orang paling kaya di dunia ini. Kerana dia sedar harta yang ada pada dia adalah pemberian Allah. Bila masa yang kita mula sedar yang itu pemberian, ketika kita dihantar ke liang lahat, tidak ada satu harta pun yang kita bawa. Kita balik kembali kepada asal. Asal kita dalam keadaan yang telanjang. Datang keluar daripada rahim ibu kita dalam keadaan yang telanjang. Tidak ada satu kain pun yang membaluti tubuh badan kita. Lalu orang sedekahkan kepada kita kain putih. Dia balut badan kita. Dimandikan kita. Diberikan kita wangi-wangian. Dengan perasaan yang gembira, mereka memberikan kita nama. Dan mereka yang ada harta, mereka akan buat kenduri akikah. Mereka gembira sangat. Ketika itu kita mula menerima sedekah demi sedekah. Sedekah daripada jiran, kaum kerabat. Ketika pemberian ini mula ada dalam diri kita, dan kita mula dewasa, tuan-tuan. Kita mula rasa, ini aku punya. Dan kita terlupa dan tidak tersedar yang mana ini adalah ihsan. Di mana hakikat dan kebenarannya ketika orang usung jenazah kita bawa ke kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika itu orang mula sedekahkan kita kain yang putih, sama seperti mana kita datang. Orang mandikan kita seperti mana sama kita datang. Orang memberikan wangian pada tubuh badan kita sama seperti mana kita datang. Orang mula sedekah kepada kita sama seperti mana kita datang. Orang peluk kita, orang angkat kita seperti mana sama seperti mana kita mula datang ke dunia. Ketika itu baru kita sedar seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah hamba Allah. Beribadahlah kepada Allah. Orang yang boleh beribadah kepada Allah, orang yang boleh mengekalkan sifat kehambaan. Orang yang boleh patuh dengan Allah, tunduk dengan Allah, adalah orang yang masih dapat mengekalkan sifat kehambaan. Hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga sampai kepada engkau, sampai saat kepada kita, saat yakin. Apa saat yakin itu? Yaitu kematian. Kematian ini satu perkara yang dirahsiakan oleh Allah. Saya tak tahu bila saya mati. Kadang-kadang jamaah datang jumpa saya, Ustaz, umur Ustaz berapa? Saya kata umur saya tahun ini 53 tahun.
Ustaz, muda lagi. Saya telah 70 lebih, Ustaz. Tuan-tuan, dalam keluarga saya, ada adik-beradik saya, anak saudara saya yang telah dahulu meninggalkan saya. Mereka lebih muda daripada saya. Seawal 30-an, mereka telah dipanggil oleh Allah. Maka segi ilmunya begitulah. Orang tua akan pergi dulu dan orang muda kemudian. Tetapi pada takdir Allah tidak begitu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya ingin kongsikan untuk diri saya khususnya, isteri dan anak-anak. Bukan untuk tuan-tuan. Sebab tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan orang saleh. Saya kemana pun saya pergi, saya selalu cakap begini. Saya lebih mengingatkan diri saya dan ahli keluarga saya. Kerana ini perintah daripada Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebab itulah, tuan-tuan, apabila kita ada di dalam diri kita beberapa perkara ini, ia menunjukkan jiwa kita sedang sakit. Roh kita sedang sakit. Qalbun kita sedang sakit. Tuan-tuan, kalau zahir kita sakit, semua orang akan doakan kita. Kita demam, kita kena sakit influenza. Sekarang ni influenza A. Tiba-tiba demam, macam-macam sakit, kencing manis, darah tinggi. Kalau jantung, dia akan buat bypass. Semua orang dengar, dan orang yang dengar itu akan doakan kita. Tetapi apabila roh kita sakit, roh kita terlalu sombong, roh kita mula hubbud dunia, roh kita mula jauh dengan Allah, tak ada siapa yang tolong doakan kita, dan tidak ada siapa yang kasihankan kita. Semua orang akan biarkan kita. Kita kena berusaha sendiri. Sebenarnya kita bukan sendiri, tuan-tuan. Jangan lupa, kita ada Allah. Cumanya kita terlupa yang kita ada Allah. Kita terlupa yang kita bersama Allah. Sebab itu, orang yang beriman, dia tak pernah rasa gelisah, tak pernah rasa risau, rasa keluh kesah. Kerana mereka sentiasa berpegang, Allah bersama kami, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, iaitu, kata Ibn Qayyim, apabila perkara-perkara ini ada di dalam hati kita, diri kita, tanda bahawa kita sedang sakit. Pertama, kita sibuk dengan nikmat, tetapi kita tidak bersyukur dengan Allah. Kita sibuk dengan nikmat, kita nak itu, kita nak ini, kita minta banyak dengan Allah, tetapi kita tak mampu memberi banyak kepada Allah. Kalau kita buat satu perkara, kita nak yang terbaik.
Tapi apa yang terbaik kita bagi Allah. Saya bercakap dengan diri saya, sampai sekarang kita tak mampu nak cukupkan sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Setiap hari kita tak mampu nak cukupkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Macam mana kita kata kita orang hebat? Macam mana kita kata kita orang alim? Macam mana kita kata kita orang saleh? Qabliyah dan ba'diyah sembahyang fardu ini kita masih tak mampu nak lengkapkan. Macam mana kita boleh tepuk dada kita, saya orang baik? Walhal, tuan-tuan, banyak perkara kebaikan yang masih kita tak sempurnakan dan kita tak mampu sempurnakan. Alasan yang kita bagi daripada dulu sampai sekarang. Bila ditanya, kenapa saya lemah iman? Alasan itu telah kita bagi hampir 40 tahun. Bila dengan agama, bila dengan kebaikan, kita kata kita lemah iman. Tetapi kita tunjukkan kekuatan kita untuk mencari keduniaan. Kita sanggup, tuan-tuan, bermesyuarat untuk urusan bisnes ratusan kilometer. Tapi kita tak mampu untuk bangun daripada katil kita ke bilik air kita, dan dari bilik air kita pergi ke sajadah kita untuk angkat takbiratul ihram yang tak sampai 1 kilometer. Dan semua perkara yang kita buat dilihat oleh Allah. Malaikat sebelah kanan kita sentiasa mencatat apa yang kita buat. Malaikat yang berada di sebelah kiri kita mencatat apa yang kita buat. Bukan sekadar zahir, tuan-tuan. Hatta kan niat yang di dalam hati kita ini dikira oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita mula sibuk dengan nikmat itu, nikmat ini, tetapi kita terlupa dan kita tidak sibuk mensyukurkan nikmat Allah, tuan-tuan, dalam ayat At-Takasur, surah At-Takasur, jangan lupa pada ayat yang terakhir. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Ayat yang pertama dan ayat yang terakhir terlalu menggerunkan kita. Ayat yang pertama dalam At-Takasur dan ayat yang terakhir terlalu menggerunkan kita. Kerana apa? Kerana ayat yang pertama Allah nyatakan kepada kita, cilakalah orang yang sibuk Allah, orang yang sibuk dengan mencari kemuliaan, mencari harta dunia sehingga mereka lupa akan Allah. Hatta zurtumul maqabir. Dan ayat yang terakhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan setiap semua nikmat yang Allah bagi kepada kita, Allah akan tanya satu-satu dan satu. Kita tidak akan terlepas daripada persoalan dan pendakwaan dari Allah. Kedua, orang yang sibuk dengan mencari ilmu, tetapi dia tidak berusaha untuk beramal dengan ilmu. Zaman ini zaman ramai orang alim,
Dan generasi penuntut ilmu ramai sekarang. Kita belajar ilmu tauhid. Kenapa kita tidak boleh mentauhidkan Allah? Apakah ilmu yang kita belajar itu keberkatannya telah mula diangkat oleh Allah? Memang ada hadis. Besok akhir zaman, ilmu itu diangkat oleh Allah. Tapi kalau kita tengok kuliah agama banyak, macam mana ilmu itu diangkat? Rupanya ramai orang pandai, tetapi barakahnya diangkat oleh Allah. Kita mengaji tasawuf, tetapi kenapa kita tidak boleh bertasawuf? Kita tak boleh tawakal, kita tak boleh sabar, kita masih lagi cepat marah, masih lagi temper, cepat panas. Kita mengaji tasawuf. Kenapa kita tak boleh bertasawuf? Rupanya ilmu ni masih ada, tetapi hidayah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, baru ni seorang ulama besar diambil oleh Allah. Seorang Allah ambil. Orang alim yang ikhlas. Orang alim yang tidak mengenal arti kemuliaan nama. Orang alim yang tidak mengenal arti kehebatan dunia. Orang alim yang tidak pernah melihat daripada cebisan dunia. Mereka inilah yang diangkat satu oleh Allah. Seolah-olah pasak bumi itu telah dicabut satu persatu. Paku bumi ini dicabut oleh Allah satu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu yang banyak belum tentu menjamin kita untuk berbuat baik. Ilmu yang banyak belum menjamin kita untuk meninggalkan kejahatan. Dari dulu kita tahu tentang bagusnya salawat, sembahyang malam, dan sebagainya. Tetapi kita masih tidak mampu untuk beribadah kepada Allah. Hari ini pun kita tak mampu nak baca Quran. Saya selalu bercakap dalam kuliah saya, tuan-tuan, Mashaf ini, tuan-tuan, akhir zaman dia cuma jadi mashaf. Saya kena tanya diri saya kena tanya dengan tuan-tuan. Sudah berapa lamakah kita tidak memegang mashaf ini? Saya tanya diri saya dan saya tanya tuan-tuan. Sudah berapa lamakah kita tidak mencium mashaf ini? Sudah berapa lamakah kita tidak memeluk mashaf ini? Tuan-tuan dan saya tak pernah ke ada rasa rindu dengan mashaful Quran ini? Tuan-tuan dan saya tak pernahkah ada rasa lamanya aku sudah tak memegang Al-Quran ini? Sewaktu saya di Semenanjung berapa tahun dulu, tuan-tuan, seorang lingkungan berumur 55 tahun datang jumpa saya. Dia tanya dengan saya, Ustaz boleh tolong doakan saya tak? Kenapa? Saya kata, Ustaz,
Umur saya hampir 60, Ustaz. Tapi saya masih tak mampu baca Quran. Saya orang Islam, Ustaz. Nama saya Islam dan ayah saya Islam. Saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Saya tak mampu nak baca kalimah-kalimah Al-Quran. Adakah Allah hinakan saya, Ustaz? Dengan Allah tidak benarkan saya menyebut kalam-kalamnya. Adakah Allah hinakan saya dalam keadaan begini? Saya beritahu dengan abang tersebut. Saya kata, bang, abang jangan putus asa dengan rahmat Allah. Abang hafal tak suratul Ikhlas? Dia kata, hafal, Ustaz. Abang baca banyak-banyak. Sebab Nabi ni sayang kita. Nabi kata, siapa yang membaca suratul Ikhlas sekali, menyamai dengan orang yang membaca 1/3 Quran. Kalau abang baca 3 kali, abang telah membaca sebuah mashaful Quran. Habis 30 juzuk abang baca. Tapi Ustaz, tak sama macam kita boleh baca Quran. Bang, rahmat Allah ini luas. Ada orang yang boleh baca Quran dan hafal Al-Quran, tetapi mereka juga tidak dibenarkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Mereka yang tahu Al-Quran, tetapi Allah tidak mudahkan urusan mereka untuk membaca Al-Quran. Sebab ingat di dalam Fatihah tentang didikan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau cakap orang Melayu kita, tuan-tuan, ya Allah, kami nak buat ibadat, tapi kami tak mampu, ya Allah. Kau tolonglah kami. Ini kalau mudah untuk kita faham maknanya. Makna asalnya, akan dikau kami melakukan pengabdian dan akan dikau kami minta tolong. Kita tidak akan mampu melakukan ibadat jika tidak dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa kata ulama? Apabila perkara ini ada di dalam diri kita, iaitu melakukan dosa dan maksiat, bersegera melakukan dosa tetapi bertangguh melakukan taubat. Yang paling celaka, kata ulama, mereka yang melakukan dosa dan maksiat tetapi mereka tidak merasakan itu satu dosa dan maksiat. Tuan-tuan, orang tinggal semayang, semua orang tegur. Kalau salah dalam semayang, semua orang tegur. Tapi kalau kita ujub, siapa nak tegur? Imam semayang isyak nanti, kalau dia tambah 1 rakaat, makmum semua tegur. Dan semua orang akan kecoh satu masjid. Tapi orang yang dalam hatinya ada ujub. Ujub ini dosa, tuan-tuan, bukan pahala. Sombong ini dosa, tuan-tuan, bukan pahala. Hasad, iri hati, ini perkara dosa, bukan perkara kebaikan. Tapi siapa yang akan tegur kita? Siapa yang akan pandu kita? Tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk dengan seorang alim ini boleh menjadi satu kesalahan. Kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, iblis ni dia rasa hebat tatkala dia berada dalam syurga Allah. Tuan-tuan, saya nak jelas kat sini, takut salah faham.
Kita duduk dengan orang hebat, tak salah. Kita ada harta, tak salah. Kita ada pangkat, tak salah. Yang salahnya rasa. Ketika kita miskin, kita rasa apa? Ketika mula ada harta, kita rasa apa? Kita rasa kita mula memiskinkan orang lain. Ketika kita bodoh, kita rasa apa? Ketika Allah mula bagi kita ilmu, kita mula nak memperbodohkan orang lain. Ketika kita jahat dulu, kita rasa apa? Tetapi bila kita mula jadi orang baik, dapat pergi masjid, dapat duduk majlis bagus-bagus, kita mula, orang ni jahat, orang ni jauh dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi tak suruh macam tu. Nabi tak perintahkan macam tu. Maka rasa itulah yang perlu kita jaga. Iblis ni tuan-tuan, dia lawan Allah sebab dia rasa dia bagus. Bukan dia rasa dia bagus dengan Allah. Dia rasa dia bagus dengan Nabi Adam. Wa ana khairum minhu. Jadi sebenarnya kita belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf ni untuk apa? Untuk jadi orang alim? Tak mungkin. Imam Syafi'i mengaji puluhan tahun. Kita baru 3 tahun, kita takkan alim, tuan-tuan. Jadi kenapa yang aku pergi duduk dalam majlis ilmu, mengaji ini, mengaji? Kenapa? Aku nak jadi orang baik. Sebab masa zaman muda dulu, aku telah buang umurku pada perkara yang tidak baik. Aku tak dapat pergi masjid masa aku sehat, masa aku muda. Tetapi dengan berkat, dengan kasih sayang Allah, Allah panggil aku balik. Allah panggil aku balik. Datang ke masjid. Allah panggil kita semua, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan. Allah jemput kita semula. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni susah. Saya teringat kata-kata guru saya. Guru dialah guru, dialah abah saya. Dah masuk waktu belum, berapa minit lagi? 3 minit lagi. Dialah abah saya dan dia guru saya. Dia kata benda ni nak dapat susah, dia kata, sebab rasa. Dia pesan dengan saya, cubalah ulang-ulangkan zikir ini supaya Allah kurniakan kepada kita rasa yang baik, dapat jadi orang baik. Kita sentiasa memuji Allah, dia kata. Kita tak mampu, lepas itu kita kata, saya dah usaha Ustaz, tapi tetap saya jatuh. Kalau kita sendiri nak bangun, susah. Jika tidak dengan pertolongan Allah, seperti mana zikir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. InsyaAllah tuan-tuan, lepas pada azan nanti saya akan bacakan zikir tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi satu kekuatan untuk roh kita. Kami di madrasah, kami akan baca tiap-tiap waktu sama dengan pelajar-pelajar kami. Itu saja yang kami ada kekuatan untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu saja tidak cukup.
jika mana kita tidak memohon dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama lagi kan? 2 minit lagi ya? 2 minit tu lama tuan-tuan, saya baca. Saya baca zikir. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka wa taqaddasat asma'uka. Kita baca, kita lepas salat, ya, kita mengagungkan Allah, kita berikrar dengan Allah. Mudah-mudahan dengan selalu kita puji Allah, Allah sentiasa memandang kita. Sebenarnya kita berharap pandangan daripada Allah. Jika Allah tidak memandang wajah kita, tuan-tuan, tidak ada satu kebaikan pun di dalam kehidupan ini. Sebab itu, Masya Allah, jika mana hati kita sakit, tak nak masuk aturan. Dah masuk baik, saya berhenti sekejap. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya tak memanjangkan akan tausiah ini. Antara perkara yang menyebabkan roh kita sakit, kata ulama, tatkala kita berada, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang baik, kita tak mampu jadi orang baik. Baik ini, tuan-tuan, bukan pada pandangan manusia. Saya selalu ingatkan diri saya. Bukan dengan, saya boleh tipu tuan-tuan. Dengan serban saya, dengan jubah saya. Tuan-tuan boleh anggap saya orang baik. Tetapi saya tak boleh tipu Allah. Saya tak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh mengatakan kita ni orang baik atau orang yang tidak baik, iaitu pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik ini bukan pada zahir sahaja. Baik ini bukan sekadar hablum minallah sahaja. Pada hablum minan nas kita. Kita rajin solat, rajin puasa Isnin Khamis. Tetapi kita tak pernah ambil tahu orang sebelah kita yang susah, yang tak makan. Yang mereka nak sekolahkan anak tak mampu. Kita tak ambil tahu hal mereka itu. Walhal mereka adalah jiran kita. Dan mereka besok akan mendakwa kita di padang mahsyar. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kemana kita nak lari? Sebab itu, baik ini bukan hanya kita kuat berbuat ibadah sahaja. Hablum minallah, hablum minan nas. Kena selarikan dua perkara ini. Sebab itu, selalulah kita menuntut kebaikan pada sisi Allah. Kemuliaan pada sisi Allah. Bukan mulia pada sisi manusia. Hari ini orang muliakan kita. Akan datang, orang akan benci kita, tuan-tuan.
Akan datang orang akan kata kita, orang akan maki kita. Hari ini orang akan puji kita. Tapi carilah kemuliaan pada sisi Allah. Mana kemuliaan pada sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang bertakwa, maka kita ini mulia pada sisi Allah. Di kalangan hamba-hamba Allah, kita ini golongan yang mulia, kata Allah. Bukan dengan petah bercakap macam saya ni, tuan-tuan, ustaz ni hebat, tak guna, tuan-tuan. Setiap perkataan saya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pukul berapa tadi sampai sekarang, kataan saya ni akan dihisap. Akan dihisap. Besok saya akan lama kat sana, tuan-tuan. Sebab saya akan dikira, tuan-tuan sekejap, sebab tuan-tuan diam. Tuan-tuan duduk saja. Tuan-tuan tak lama kena hisap. Yang kena hisap saya. Setiap satu huruf, saya akan dihisap. Satu. Sebab itu, orang yang duduk di depan ini sebenarnya lebih susah daripada orang yang duduk di hadapan saya. Saya pernah cakap dengan isteri saya kata, saya nak belajarlah balik. Bukan nak belajar jauh-jauh, saya nak pergi masjid, saya nak bawa buku, saya nak keluar rumah. Saya kata, babi, jika ini ketentuan daripada Allah, bolehkah abang pilih ni? Kadang-kadang kita rasa satu kegusaran dalam diri kita. Kita takut apa yang kita cakap ini menjadi bukan sesuatu rahmat, tetapi azab atas diri kita sendiri. Tuan-tuan, yang saya sebut tentang perasaan itu tadi, sebagai penutup tausiah, saya nak tinggalkan tuan-tuan dua perkara. Kerana program malam ini adalah program terakhir saya di Sarawak. Saya cakap dengan orang rumah saya kata Masjid Bandara ini Masjid Karamah. Kenapa saya kata Masjid Bandara ini Masjid Karamah? Pada permulaan kembara silaturahim saya ke Sarawak, saya tewas, tuan-tuan, dengan demam. Subuh itu saya tewas, saya demam teruk, tak boleh bangun. Selama saya dalam kembara silaturahim ini, tuan-tuan, kesihatan saya pun kurang baik sebenarnya. Saya tak makan ubat selubung dekat bilik hotel, keluar peluh apa semua, pergi kuliah lagi, malam saya balik makan ubat kelubung lagi, selimut lagi, berpeluh lagi, mandi 1 hari 4 kali. Akhirnya, tuan-tuan, saya sampai di Masjid Karamah ini. Akhirnya saya dapat jejakkan kaki di masjid ini. Saya tak tahu apa hebat masjid ini. Saya tak tahu, tuan-tuan. Sebab susah untuk saya sampai di masjid ini, untuk cecah masuk kaki dalam. Mesti ada satu keunikan yang saya tak tahu. Ada kehebatan ini. Kita susah. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan senang? Sebab tuan-tuan orang bersih. Saya orang kotor macam saya, dia susah. Dia tak sama. Macam ada orang tanya, dia senang nak jumpa orang alim sebab dia orang bersih. Macam saya nak jumpa orang alim, nak jumpa habaib, nak jumpa ulama, cukup susah. Sebab saya orang kotor. Maka dosa saya ini menghalang pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya tinggalkan dua perkara. Pertama, iaitu ta'awus. Kita minta dengan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi rahmat, bukan istidraj. Saya takkan bagi perkara-perkara ini kalau kami tak buat. Saya cukup takut, tuan-tuan. Benda itu, sebab itu saya suka ulang-ulang apa yang saya cakap. Sebab tak banyak perkara yang saya buat. Sebab itu, kalau tuan-tuan ikuti kuliah saya pun, saya akan ulang benda yang sama saja.
Sebab itu saja yang saya mahu. Dan saya tak mampu lagi merasai apa yang saya mahu. Sampai sekarang saya tak dapat rasakan akan semayang yang khusyuk yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin yang salatnya khusyuk. Sampai sekarang saya tak dapat rasakan seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, bahawasanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya gemetar dengan Allah. Sampai sekarang saya tak boleh rasakan ketika kita menyebut asma Allah, kita rasa takut dengan Allah, kita rasa sayang dengan Allah. Saya tak dapat nak rasakan benda itu. Itu saya masih dirasa takut lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, siapa aku pada pandangan Engkau? Saya kadang-kadang bertanya, tuan-tuan, ya Allah, siapa aku pada pandangan Engkau, ya Allah? Ya Allah, siapa aku pada sisi Engkau, ya Allah? Kadang-kadang kita rasa sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu kita tidak dapat apa yang ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kadang-kadang, tuan-tuan, saya suka emosi. Sebab saya bukan tengok tuan-tuan, tak. Saya tengok diri saya. Sebenarnya saya bercakap untuk diri saya. Saya bukan bercakap untuk tuan-tuan, tuan-tuan orang baik, tuan-tuan ahli syurga, tuan-tuan orang yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang belum tentu sama ada Rasulullah nak pandang atau tidak. Saya ini bukan tuan-tuan. Pertama, ta'awuz. Saya akan baca ta'awuz ni 3 kali. Yang kedua, saya akan baca zikir untuk memperolehi rasa takut dengan Allah. Wirid ataupun zikir untuk rasa takut dengan Allah, ini saya dapat daripada ayah saya sendiri. Ta'awuz istidraj ini tuan boleh tengok dalam kitab Al-Azkar, Sarah Imam An-Nawawi. Baik. Saya ulang 3 kali, satu-satu. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udzu bika minal makri wal istidraj. Kita minta perlindungan Allah dari ketentuan yang tidak baik dan istidraj. Istidraj ni pada harta ke? Semua. Ada orang, ada ilmu, dia dalam istidraj. Dulu baik, tapi selepas dia ada ilmu, dia mula akhlaknya tak baik. Dulu harta jadi istidraj, amalan jadi istidraj. Banyak perkara yang boleh menjadi istidraj. Kedua, kita minta Allah campakkan kepada kita rasa takut dengan Allah. Yang ini saya akan ulang 3 kali, tuan-tuan. Ini panjang sikit, tak panjang pun, ya, sikit. Habis ni saya tutup insya-Allah. Boleh, tuan-tuan? Boleh sikit lagi akhir, ya. Sebab saya tak tahu bila lagi saya sampai Sarawak. Mungkin balik ni saya mati, tak tahu. Okey, ya. Kita tak tahu. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya baca 3 kali. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida. Ya Rabban nar أجرنا منه
وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه. Kita cakap dengan Allah, cukuplah Allah yang maha melihat. Kita bagi tahu Allah, ya Allah, Engkau tu maha melihat, ya Rahman Rahim. Cukuplah Allah itu yang maha mengetahui. Aku tak boleh lari daripada segala pengetahuan Engkau, ya Allah. Aku seorang pun Kau tahu, aku tengah ramai-ramai pun Kau tahu. Aku tak boleh lari dan aku tak boleh tipu Kau, ya Allah. Apa yang telah aku buat daripada umur aku 1 hari sampai sekarang Kau tahu, ya Rahman Rahim. Wa kafallahu syahida. Cukuplah Allah yang bersifat sebagai menyaksikan segala perkara yang kita buat. Hari-hari kita minta dengan Allah, ajirna minhu ya Allah, ya Rabbana. Wahai zat yang memiliki neraka, hari-hari kita cakap dengan Allah, ya Rabbana. Wahai pemilik neraka, wahai pemilik neraka, wahai pemilik neraka, ajirna minhu, ajirna minhu, ajirna minhu. Keluarkan kami, ya Allah, daripada neraka-Mu, ya Arhamar Rahim. Tuan-tuan, sebenarnya salah kita banyak dan dosa kita banyak. Cuma yang boleh keluarkan kita dan ampunkan dosa kita hanya Allah yang memiliki neraka Jahannam itu sendiri. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak dengan semua orang yang hadir, dan saya minta ampun kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam ini dengan kebodohan saya dan kenaifan saya atas tausiah ini. Dan jika apa yang tuan-tuan dengar tidak bertepatan dengan kehendak tuan-tuan, saya minta maaf sebab saya bukan orang pandai. Jadi maafkan atas kebodohan saya, maafkan dan maafkan dan terus maafkan. Dan tuan-tuan tolong doakan mudah-mudahan besok pagi musafir kami ke Semenanjung dalam keadaan selamat, kerana saya masih ada program yang menunggu balik ke Semenanjung. Dan tuan-tuan tolong doakan kekuatan dan kesihatan saya. Mudah-mudahan saya balik dan saya dapat teruskan kerja yang masih lagi yang patut diteruskan, demi kerana Allah dan Rasul. Itu saja daripada saya, dan saya akhirkan kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sihatkan penyakit hati kami, ya Allah, penyakit kibir kami, ya Allah,
penyakit sombong kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sembuhkan penyakit ujub kami di dalam hati kami yang mula membesar ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakit sombong kami ya Arhamar Rahimin. Kerana kami takut jika Engkau tidak sembuhkan penyakit sombong ini ya Allah, Engkau akan halau kami untuk masuk ke dalam jannah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang baik ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami hingga kami mati menjadi orang baik ya Allah. Ya Allah, kami minta maaf, kami minta ampun kerana kami tak mampu untuk berbuat baik seperti mana hamba-hamba-Mu yang terdahulu ya Allah. Nikmat Engkau kami ambil terlalu banyak ya Allah. Nikmat Engkau kami pakai terlalu banyak ya Allah. Tapi kami tak mampu ya Allah nak balas semua nikmat Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Maafkan kelemahan kami ya Allah. Maafkan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, jika ada kesalahan atas kami, maka ampunkanlah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebelum kami balik menemui Engkau ya Arhamar Rahimin, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Kerana kami tak kuat untuk masuk dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkaulah pentadbir kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantu kami dalam semua urusan kami ya Allah. Urusan dunia dan akhirat kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.